Berkenaan dengan perintah mengurus keperluan anak-anak yatim dengan adil, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah An-Nisa ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Yang bermaksud, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang telah baligh itu harta mereka. Dalam rangkap yang pertama ini, Allah suruh bagi apabila diamanahkan kepada orang yang menjaga anak yatim itu untuk memberikan hak mereka ataupun harta mereka ini, harta mereka apabila mereka ni telah baligh. Para ulama memberitahu bahawa baligh itu, para ulama khilaf berapa umur yang selayaknya untuk diberikan. Jadi apabila telah baligh, telah taklif hukum syarak, itu adalah baligh. Tak kiralah umur 13 tahun, 14 tahun. Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, menyatakan bahawa umur baligh itu adalah 18 tahun. Secara puratanya, iaitu umur baligh itu 18 tahun. Dan inilah umur baligh yang dipakai di Malaysia ini dalam undang-undang begitu. Dan dalam masa yang sama, dia perlu juga ada kelayakan, ada kecerdikan untuk menguruskan hartanya. Bukan sekadar baligh, tetapi ada kemampuan untuk menguruskan harta. Maka para ulama bincang, barulah diberikan kepada mereka. Kalau umur 18, masih lagi belum ada kelayakan, ada kemampuan disebabkan belajar, disebabkan masih lagi ada kekangan-kekangan tertentu, maka dia perlu tahan dulu. Namun bukanlah dengan secara helah. Jadi dengan bila secara helah ni, dia pun bagilah dengan alasan macam-macam supaya tak nak bagi harta ni tadi kepada si anak yatim ini apabila mereka telah cukup usia. Ini macam-macam lah orang boleh buat. Bila dia tak mampu untuk menguruskan harta dia, dia bagi tahu surat daripada doktor yang mengatakan, mereka surat daripada doktor, ada tak, masih lagi tak waras, masih lagi tak cukup. Itu kalau di barat macam itulah. Untuk menafikan hak mereka ini, untuk berada di dalam penjagaan mereka, maka mereka pun melantik lawyer, membuat surat untuk menjaga anak mereka ini, walaupun anak mereka ni dah umur 30-40 tahun dan harta mereka adalah di bawah penguasaan mereka. Kalau kita dengar di barat tu, pada artis mereka itu macam tu. Jadi ya, ada di kalangan ibu bapa yang sama ada dengan tujuan yang baik ataupun tujuan yang salah. Seterusnya, janganlah kamu tukar gantikan yang baik dengan yang buruk. Apabila melibatkan harta anak yatim ini, mentang-mentang kita ini menjaganya, jadi kita anggap aku dah berjasa lah kepada mereka ni, kepada anak yatim ni dah berjasa. Bila dah berjasa ni, takkanlah dia nak mempersoalkan sekiranya dia ambil ataupun dia tukar gantikan. Kalau ambil ni dia tahulah itu adalah dilarang, tetapi menukar ganti daripada kualiti yang tak baik kepada kualiti yang baik. Kerana apa? Menukar daripada harta anak yatim ni. Contohnya,
bapa si anak yatim ini meninggalkan tanah di bandar misalnya anda. Yang orang yang menjaga anak yatim ini di kampung. Sudah pastilah ya, harta di bandar tu lebih mahal daripada tanah di kampung. Walaupun sama keluasannya tetapi nilainya tak sama. Ni kata 2 relung. Hak ni pun 2 relung. Apa salahnya tukar? Namun pun begitu, ini adalah nilainya tak sama. Hak ni nilai dia tinggi, hak ni nilai dia kurang. Kan di Kanggar Jaya tu banyak ya, akan banyaklah pembangunan yang akan naik. Daripada depan ni sampailah ke belakang sana. Depa kata nak buat otomotif, nak buka center, nak buka macam-macam lah. Ya, buat rumah. Jadi itu akan menjadi tanah yang mahal lah dekat situ. Owner-owner tanah dekat situ akan jadi banyaklah pendapatan, duit hasil daripada jual tanah ni. Namun tidak boleh bagi orang yang menjaga anak yatim ini menukar ganti. Walaupun sama besar dia, sama saiznya, tetapi nilainya tidak sama. Demikian juga yang lain-lain. Rumah, terutamanya melibatkan hartanah. Untuk menukar ganti daripada yang baik ataupun yang buruk, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan secara umum. Secara umum. Baik, dan janganlah kamu makan harta mereka dengan menghimpunkan dengan harta kamu. Jadi ini pun dari satu sudut, kerana untuk memakan harta ini, mereka mencampurkannya dengan harta mereka dengan beranggapan bahawa dah mereka ni jaga anak yatim ini, maka dia pun campurkan dengan harta dia. Maknanya nak bagi nampak banyak pelaburan dekat ASB ke, Public Trust ke, Muhaji ke. Jadi nak nampak banyak dapat peratusan tu buat macam mana? Campur lah. Hak ni 100,000, hak ni 100,000. Jadi sementara anak yatim ni nak besar, peram dulu dekat situ. Jadi bila dah 200,000, dapat 4%, 5%, 3%, dah banyak dah. Bila dah banyak, dia pun campur keuntungan tu, hasil dividen tersebut masuk dekat kocek dah. Macam mana boleh ke tidak? Kan harta mereka dengan cara yang salah. Kerana apa? Kerana harta mereka ini menjadi amanah kepada penjaga ini untuk menjaga dan mengembangkannya. Tak boleh pegang amanah biar peram macam tu. Namun dia pandai. Bila dia peram tetapi untuk keuntungan dia. Sedangkan duit itu asas dia, akar dia, duit anak yatim, modal kepada anak yatim. Maka hasil daripada itu adalah hasil daripada duit modal tu lah. Yang modal tu bukanlah kepunyaan dia, tetapi itu kepunyaan anak yatim tu. Yang macam duit kita dengan kawan kita lah. Jadi kalau kita nak guna duit dia tu, mestilah ada keizinan daripada dia. Kalau tak dapat keizinan, tak boleh untuk kita ambil hak dia. Demikian juga bagi hak harta anak yatim ini. Dalam satu ayat ini dah banyak suruhan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan penjagaan anak yatim. Kerana sesungguhnya yang demikian itu adalah dosa yang besar. Jadi perbuatan-perbuatan ini walaupun nampak ringan, kerana jasa tadilah budi. Orang kita beranggapan bahawa mereka ini dah berbudi kepada anak yatim. Apa salahnya nak pakai? Apa salahnya nak tukar ganti? Apa salahnya ambil sikit? Namun sekiranya tidak amanah di dalam penjagaan tersebut, kerana macam-macam sudut tadilah, kerana ia boleh mendatangkan dosa yang besar. Bukan dosa yang kecil, tetapi dosa yang besar. Kerana apa? Mengambil hak orang lain dengan tanpa hak.